So, kita pergi ke tajuk functions. Okay, fungsi. Relation and function. So, definition dia, the relation between two sets A and B is the correspondence between element of the set A. Okay, correspondent ada kaitan antara set A dengan elemen set B. Okay, ada 4 jenis hubungan. Okay. Pertama dipanggil one to one. Macam mana style one to one ni? Okay. So, let's say lah, okay. Untuk A tu kita katakan sebagai part CX, B tu sebagai part CY. Okay. Maksudnya satu nilai X hanya menghasilkan satu nilai Y je. Apa contoh graf yang one to one ni? Ada idea tak? Apa contoh dia? Contohnya adalah graf ni. Ini fungsi apa ni? Linear. Linear. Okay. Linear ni, dia adalah sejenis one to one relation lah. Cuba awak perhatikan kat sini, satu nilai X, okay. So ini titik dia, dia cuma partnernya satu nilai Y je. Mana-manalah sini satu nilai X, dia cuma ada satu nilai Y. Okay. So ini jenis setia lah. Okay, one to one relation kita katakan. Okay, B, one to many. Yang ni dia, okay, main kayu tiga sikit. Satu X, okay. Apa ni? Okay, satu nilai X, dia boleh menghasilkan lebih daripada satu nilai Y. Kan banyak, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Apa contoh graf ni, one to many ni? Quadratic. Tak. Kuadratik. Tak. Okay, bukan kuadratik. Ni. Contoh lah, ini contoh, bukan semestinya graf ini je. Ini graf bentuk apa? Inilah graf y squared sama dengan katalah 2x. Dia macam itulah. Y yang kuasa 2 tu y. Okay, kalau kuadratik yang kuasa 2 tu x. Ini dipanggil bentuk EL apa? Maksudnya apa dia? Nak tengok tak? L. Apa lagi? I. P. S. E. Ellipse. Pernah dengar tak graf ellipse? Tak. Tak. Ini bentuk ellipse yang y kuasa 2. So nampak tak? Nilai x ni ada 1. Tapi dia boleh tuju pada 2 nilai y. Okey? Dia ada 2 nilai y. Nampak? Satu nilai x ada 2 nilai y. Kalau untuk graf ellipse ni. So ini dikatakan one to many. Okay. Next kita ada many to one. Many to one yang ini graf apa? Kuadratik. Ini baru kuadratik. Okay. So ini nilai x dia. Ini nilai y. Maksudnya satu nilai y tapi x tu yang banyak. So tengok graf kuadratik. Kalau awak perhatikan graf kuadratik, nampak tak? Nilai x dia 2. Tapi titik ni dia share nilai y. Okay, koordinat situ dia share nilai y. So dia ada, dia katakan many to one. X tu banyak, y tu yang satu. So ini contoh dia graf kuadratik. Okay. So last kali kita ada many to many. Oh ini gila playboy. Okay, playgirl ni. Yang boyfriend dia pun banyak stalk, yang girlfriend dia pun banyak skandal juga. Contoh graf many to many.
Ada idea tak? Apa many to many? X tu pun banyak partner, Y tu pun banyak partner. Ratio cubic. Ratio cubic. Cubic graf dia macam ni. Ni graf cubic. Awak nak tahu. Ni contoh graf cubic. Kalau cubic ni awak rasa dia apa relation dia? 1 to 1. Sian korang fitnah dia. Dia setia, korang cakap dia jenis yang ni banyak partner. Cubic 1 to 1. Okay, mana ada share nilai X, nilai Y tu. So cubic bukan many to 1, dia 1 to 1. Okay. Ni. Ini graf apa? Ni bentuk apa? Circle. Circle tu kalau kita lukis di atas kertas graf, dia akan jadi graf lah. Okay? Segala yang jenis sin theta ke cos theta ke itu semua kita panggil graf. Tengok circle. Satu nilai X, dia boleh pergi ke dua nilai Y. Okay? Ataupun tengok color purple tu, satu nilai Y, ada masanya dia ada dua nilai X. Dia macam tu. Kan? So ini dikatakan many to many. Okay? So relation ni. So nilai X, nilai Y. So ada 4 jenis. Okay, mapping is another name of function. Function f from a set A to set B is usually written as f double dot A to B. If an element X of set A is mapped into element Y in set B, we say that Y is an image of X. Okay, the image of X is represented by, selalunya kita akan tulis macam ni lah. Yang ni glamour, Y equals to Fx. Okay, Y equals to Fx. So image dia. Relationship between set of information, okay, between input and outputs. So kalau kat sini istilah dia, okay, X ni kita panggil sebagai input lah. Maksudnya kita gantikan nilai X, dapatkan nilai Y. So Y ni kita panggil sebagai hasil kita masukkan nilai X tu, so kita panggil sebagai output. X is input, Y is output. Okay, tengok yang ni yang penting. Okay, awak tahu semua graf yang di atas, ini semua dipanggil graf. Tapi bukan semua dipanggil graf fungsi. Okay, function graph. Okay, function dia punya definition, a relation such that there is no more than one output for each input. Maksudnya cuma ada satu output sahaja. Ini baru dipanggil function. Kalau awak tengok relation yang atas tu, so yang mana kategori sebagai function? 1 to 1. 1 to 1 dengan? Many to 1. Many to 1. So yang ini sahaja yang dipanggil function. Ini je graf function. Yang lain graf biasa je. Circle, ellipse ni graf biasa je. Sebab apa? Sebab dia cuma ada satu je output. Yang belakang tu dia punya output. Maksudnya depan tu dia tak kisah. X tu 1 ke many ke dia tak kisah. Janji dia kata cuma mesti ada no more than one output. Okay. So graph function adalah 1 to 1 dengan many to 1. Okay.
Ada 3 cara kita nak represent the relation tu. So pertama kita akan mapping, maksudnya domain ni nilai X lah. Okay, ini kata nama lain untuk nilai X adalah kita panggil sebagai domain. Range ni adalah nilai Y. Okay. Maksudnya nilai X, bila X dia 1, Y dia akan dapat 2. Kalau X dia negatif 2, Y dapat 4. X dia kosong, Y dia negatif 3. Okay. Ataupun kita boleh letak dia dalam bentuk order pairs. Order pairs ni maksudnya dalam bentuk coordinates lah. Okay, X, Y. So here we have titik 1, 2, negative 2, 4, 0, negative 3. Or kita letak dia dalam bentuk graf. So yang ini titik dia. Maksudnya sini titik 1, 2. Yang ini titik negatif 2, 4. Yang bawah ni titik 0, negatif 3. Pun kita boleh represent dalam bentuk graf. So ini cara kita nak represent relations tu. Alright. So number 1 example. Number 1 ni YouTube kot noh. So yang ni tengok YouTube. Okay. Number 2, express the relation as a mapping. So kita pun buatlah. Okay. Mapping. So yang kita ada X, kita ada Y. Okay. So kita ambil lah yang X dulu. 3, 4, 5, negatif 1. Okay, cantiknya kalau kita letak dia dalam bentuk tertib. Maksudnya negatif 1 dulu. Lepas tu 3, 4, 5. Okay. Lepas tu kita ada negatif 2, 6, 2, 3. So yang ini maksudnya koordinat Y. So kita susun negatif 2. Lepas tu 2, 3, 6. Okay. Dan kita akan mapkan dia lah. Negatif 1 pergi ke mana? 3. Ini kalau anak saya ni dia sukalah padan-padankan macam ni. 3 pergi ke? Negatif 2. Negatif 2. 4 pergi ke? 6. 6. 5 pergi ke? 2. 2. Macam itulah. Inilah kita punya mapping. Tapi awak jangan haraplah soalan exam ni keluar macam ni. Tak adanya. Ini warm up je. Okay, number 3. Represent the relation is the multiple of set P to Q with A arrow diagram. Buat dulu A. So P kita ada 6, 8, 9. Sebelah kita ada Q 2, 3, 4, 5. Okay, hubungan dia adalah multiple of. Multiple of maksudnya hasil darab. Okay, multiple ni hasil darab. Maksudnya 6 sama dengan apa darab apa daripada hasil daripada Q tu. Apa darab apa yang menghasilkan 6? 2 darab 3. So maksudnya 6 ni pergi ke 2, pergi ke 3. Macam itulah relation tu. Dia boleh apa-apa jenis relation. Sekarang ni dia kata hubungan dia adalah multiple of. Okey. Kalau 8? 4 darab 2. 4 darab 2. Okey. Kalau ada lagi yang senaraikanlah. Tapi tak ada. So 8 ni pergi ke 2. Pergi ke 4. Okey.
9. Apa darab apa? 3/3. 3 darab 3. So 9, 1 je 3. Macam tu. So 5 tak ada siapa nak. Okay, kalau yang inilah saya tanya, apa relation dia? Awak rasa apa relation dia ni? Many to many. Many to many. Betul. Many to many. Okay. So maksudnya nampak 6 ni boleh pergi ke 2, boleh pergi ke 3. 3 ni pula boleh pergi ke 6, boleh pergi ke 9. So dia bercabang-cabang. So ini dikatakan many to many. Okay, itu dalam bentuk mapping. Kita katakan sebagai arrow diagram. Okay, B dalam order pairs, maksudnya koordinat. So apa koordinat yang kita ada? 6, 2. Lagi? 6, 6, 3. 3. Lagi? 8, 8, 2. 2. 8, 4. Lagi? 9, 3. Macam itulah. Bracket koordinat memang sentiasa bracket koordinat lah tau. So awak kena tahu ini bukannya open interval, close interval tu. Yang ini koordinat. Dalam bentuk koordinat memanglah kita tulis dalam bentuk semicircle. So jangan bercampur-campur. Dah jadi confused pula Kang. Okay, then we do a graph lah. Okay, so graph 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. 7, 8, 9. Okay, cukup. 1, 2, 3, 4, 5. So this is for X, Y axis. Okay, so titik yang pertama 6, 2. So 6, 2. Kalau nak bagi sure dia punya betul tak titik tu, jangan sengit-sengit. Tu yang saya buat garis putus-putus tu. So ini titik 6, 2. 6, 3. Okay, 6, 3. Ni si titik. 6, 3. Okay, ni 6, 3. 8, 2. Okay, so 8 paksi X, 2 paksi Y. Okay, ini sini 8, 2. 8, 4 atas. 8, 4. 9, 3. Okay, 9, 3. 9, 3. Okay. So dia sebenarnya point dia yang titik-titik tu lah. Yang titik yang bulat besar tu. Yang garis putus-putus ni saja saya nak bagi elakkan daripada dia tersengit. Kalau nak padam balik garis putus-putus tu pun boleh. Okay. So ini 3 cara. Okay, number 4. Identify the type of relation for each of the following relations. Okay, A tu apa dia punya hubungan? Perhatikan. One to many. One to many sebab apa? Mana yang nampak one to many? Johor tu. Nampak tak Johor ni? Ini nilai X tapi dia boleh pergi ke Pontian, dia pun ada ke Keluang. So ini dikatakan one to many. Yang lain semua setia. So ini Johor lah ni. Ada orang Johor sini? Korang kebanyakannya daripada mana? Daripada Perak ke? Perak. Lagi? Kedah ada? Selangor. Selangor. Lagi? Kedah, Selangor. Kedah tak ada? Lagi 9? Terengganu, Kelantan, yang Pantai Timur ada tak? Sini. Itu je ya. Okay, B. Apa relation B? Many to many. Kenapa many to many?
boleh pergi 2 dengan 3. 2 boleh Betul. pergi 12 dengan 16. Nampak? Ni dah nampak many to one. Sekali 2 ni pula pun ada juga. Ada 2, 12, 2, 16. Ada je yang macam tu, terus je kita declare dia sebagai many to many. Alright, good. Alright, number 5. Which of the following set of order represent a function? Apa tadi saya dah define function tadi. Tengok balik page yang nombor 2 tu. Okay, kalau A tu apa dia punya relation? A apa relation dia? 1 to many. 1 to many. Kalau B? 1 to 1. 1 to 1. 1 to 1. Yang mana satu dikatakan sebagai function? B. 1 to 1. Okay, so this is a function because, give your reason. Apa reason dia nak tulis ni? Because no more than one output for each input. Salin je balik pun tak apa. No more than one output for each input. Salin balik ayat tu. So, maksudnya yang ini not a function lah. Sebab dia punya output dia, nampak ini output. Ini kita panggil sebagai output yang belakang tu. Okay. Yang depan ni lah input. Depan ni input. So kita cuma nak not more than one output. So dia 1 to 1. Okay, faham tak ni? Ini basic dah ni. Nak kenal function ni. Clear? Faham ni? Clear. Tajuk ni tajuk function. Maksudnya sebelum awak kita pergi ke jenis-jenis function tu, awak kena kenal function tu apa mana. Okay, lagi benda-benda terms-terms yang dalam function ni adalah domain dengan range. Okay, domain is the set of all first components, okay, of the order pairs of the function. Range pula adalah set of second components, okay, ordered pair of the function. Maksud kata first component ni adalah input. Bila kita bercakap tentang input, maksudnya dia adalah value of X. First component. So domain is the value of X. Second component, makna kata dia adalah output. So output is the value of apa? Y. Y. Okay. So ini makna lain dah domain dengan range ni. So awak kan tahu. So domain, kata lain dia awak tengok paksi X. Ataupun nilai X yang ada atas graf je. Bukan semua nilai X. Cuma yang apa yang ada atas graf je. Ataupun kita katakan nilai X yang tertakrif. Tertakrif ni valid lah. Okay, tertakrif ni maksudnya valid. Dia tak jadi max error ke apa ke. So yang itu domain. Kalau range ni opposite dia lah. Kita akan tengok paksi. Kita tengok paksi Y. Maksudnya nilai Y yang ada atas graf. Ni ataupun nilai Y yang tertakrif. So yang valid.
Okay, ni domain dengan range. Okay, consider of the function fx equals to x plus 4. Okay, ni domain dia 1, 2, 3, 4. Then the range of the function can be shown by the table. Okay, so kita punya input 1, 2, 3, 4. Okay, so dia bagi fx sama dengan x tambah 4. So kita nak cari dia punya output lah. Gantilah masuk 1. When x equals to 1, y equals to? Y equals to? 5. When x equals to 2, y equals to? 6. 6. When x equals to 3, Y equal to 7. 7. When x equals to 4, Y equals to 8. alright. So range adalah nilai fx tu 5, 6, 7, 8. So nampak tak dia pakai curly bracket? Alert. Curly bracket sebab apa? Sebab dalam tu nombor Bulat. bulat. Single number. So kita wakilkan dengan curly bracket. So itu range dia. Okay, the domain and the range of the function can be determined by graph. Okay. Horizontal axis represent the domain. Vertical axis represent the range. Horizontal axis part CX lah. Vertical axis ni part CY. Tadi saya dah terangkan dah. Tu je. Okay. Types of function. Okay, boleh continue. Any question so far? Ada tak? Tak ada. Okay. Types of function, we will learn to sketch the graph of function. So kita punya sketch graph ada 4 saja untuk syllabus awak. Okay, dia bagi tips. Okay, eloknya korang memorize the basic shape of the graph. Ingat basic shape of the graph. Okay, sketch. Sketch ni, okay, bila perkataan sketch, kita cuma pentingkan ada x axis, y axis. Okay. Lepas tu kita just tunjuk nombor yang penting je. Contohnya x-intercept, y-intercept. Yang itu je. Kita tak payah plot setiap detail, setiap titik-titik di atas graf tu kita tak payah pakai. Okay. Itu yang dikatakan sketch. Dan dia tidak pentingkan skala. So, dia tak kisahkan skala, maksudnya nombor 1 lepas nombor 1, nombor 100 pun dia tak kisah. Dekat pun tak apa. Okey, untuk syllabus awak kita ada 4 sahaja. Linear function, quadratic function, cubic function, surd function. Kalau nanti semester 3 nanti awak akan ada modulus function, apa lagi, reciprocal function, log function, index function. Yang tu lagi banyaklah. Setiap function ni awak kena kenal. Dia ada karakter dia sendiri. Okey, macam kita nak kenal orang lah. Orang ni gaya dia macam ni, happy go lucky. Yang orang ni gaya dia macam mana. Yang ni jenis kuat makan. Yang ini dia macam mana, dia ada allergic. Macam itulah dengan linear, quadratic, cubic, surd ni. Dia ada dia punya karakter dia sendirilah. Macam awak tahu linear, graf dia straight. Kalau quadratic, apa yang awak kenal dengan quadratic? Senyum atau masam. Senyum atau masam. Kalau cubic, apa yang bila sebut cubic, maksudnya awak mesti ada terlintas dalam fikiran. Oh, kalau sebut tu apa, city. So awak membayang, oh city tu macam ni orang dia, macam ni orang ni. So kalau cubic ni macam mana yang awak terbayang? Bentuk S. Bentuk S, dia berlingkar-lingkar. Kalau surd, kenal tak dengan surd ni? Tak kenal. So kita kena kenal lah. So dia katakan
Tak kenal maka tak cinta. So kita kena kenal lah. Okay. Okay, basic graph ni ada dalam YouTube. Saya tak nak repeat dah. Okay. Macam mana basic graph ni? Tengok YouTube tu. Pensyarah awak buat tu. Okay, so ni. Okay, kita pergi ke sketch graph and determine its domain and range. A dengan B, YouTube. Tengok YouTube. Sepatutnya dah tengok dah. Okay, so graph. Mana graph saya? Linear. Tengok graph linear ni. Linear ni basic dia nampak bentuk straight line je. Tapi ada beza. Yang bentuk pertama ni sebab apa? Positif. Depan X tu positif. Kalau dia turun macam ni, sebab apa? Sebab depan X dia negatif. Okay. Tapi dia bukan sentiasa memintas pada 0, 0. Ini dikatakan memintas pada 0, 0. Okay. Pintasan dia ni boleh berubah-ubah. Maksudnya bentuk dia, dia boleh memintas sini. Kan? Ataupun dia boleh pintas sini. Banyak. So pintasan-pintasan inilah yang kita nak cari ni. Kita nak tentukan dia punya pintasan tu. So dia punya cara dia just cari x-intercept, y-intercept. Cukup. Tak payah setiap titik tu kita tak payah. Okay, macam mana nak cari x-intercept? Pintasan x. Jadikan Y sama dengan kosong. Okay, good. Maksudnya bila dia pintas pada paksi X, Y dia confirm 0. Okay, masuk berapa? Kalau Y-intercept? X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Macam tu je ingat. X equals to 0, Y equals to 0. Okay, kita pun buatlah. Okay, X-intercept when Y equals to 0. So 5x minus 4 equals to 0. Ni fx ni y lah. So dapat x sama dengan apa? X sama dengan apa? 4/5. 4/5. Y-intercept maksudnya when x equals to 0. So y sama dengan, nak cari nilai y pula, x tu yang gantikan dengan kosong. So dapat y sama dengan apa? Negatif 4. Okay, so kita pun buatlah. Okay, markah dia awak kena complete betul. Paksi x, paksi y, betul-betul ada dia punya label tu. Okay, lepas tu 4/5 agak-agak je. Ini yang dikatakan sketching. Tak payah nak kisah jarak dia. Ni negatif 4. So jarak sini ni tak payah kisah. Ini dikatakan sketching. Kita keluarkan sahaja nombor-nombor yang penting. Hilang. Okay. So just straight line. Kita tahu basic dia straight line. Straight line lah. Jangan awak buat lengkup-lengkup pula. So inilah graf dia. Kalau ini elok labelkan pula. Labelkan fx sama dengan ini graf 5x tolak 4. Macam tu. Okey, domain. Domain tengok apa? Tengok paksi X. So tengok paksi X. Paksi X. Apa tadi saya mention domain? Nilai X yang ada atas graf ataupun nilai X yang tertakrif. Kalau range, kita tengok paksi Y. Maksudnya nilai Y yang ada atas graf, nilai Y yang tertakrif. Okay, kita pun atas graf, dia punya titik berlambak-lambak. Setiap titik ni, takkan kita nak senaraikan satu-satu. 5 bulan pun tak habis. Nilai X yang atas graf. So, macam mana kita nak ringkaskan dia? Kita dah belajar dalam bentuk interval. So, memadai kalau awak
tengok paling kiri dengan paling kanan So awak just tengok paling kiri dan paling kanan. Kita dah belajar interval dah chapter 3. Okey, anak tanda soal yang paling kiri ni nombor berapa awak rasa? Negative infinity. Negative infinity. Nombor kanan ni yang paling hujung sekali ni agaknya nombor berapa? Infinity. Infinity, sebab dia tak ada kesudahan. So kita katakan dia sampai infinity lah. Maksudnya garis ni dia memang tak putih-putih. Garis ni dia akan memanjang aja sampai habis kertas. Okey, itu domain. Range, kita akan tengok part CY. Kan, tengok part CY. Ataupun ni part CY. Takkan kita nak senaraikan pula partner dia ni. Kita nak senaraikan, inilah part CY ni. Sama juga macam tadi. Kita akan tengok yang paling bawah dengan tengok yang paling atas. So maksudnya tengok paling bawah dengan paling atas. Okay, so paling bawah. Apa nilai paling bawah tu? Negative infinity. Yang paling atas kalau purple tu? Infinity. Infinity. So inilah domain dengan range bagi graf linear tu. Okay, ini cara nak determine domain dengan range. Nilai-nilai X yang ada di atas graf, nilai-nilai Y yang ada atas graf. Tapi kita tak ada nak senaraikan satu-satu. Kita belajar interval. Kita dah belajar interval chapter 3 tu, kita applykan. Maksudnya nombor-nombor dia adalah daripada negative infinity sampai infinity. Gitu. Faham tak? Faham. Okay, good. D. X-intercept. When Y equals to 0. Bagi saya X sama dengan apa? Negatif 10. Negatif 10. Salah. Negatif 10 salah. 4/9. Salah. Ke saya yang salah? Bawa negatif 5 tu dulu. 10 je. Tadi mula-mula tadi ada sebut negatif kan? Tak ada. Nak kena tunjuk juga koma ni. Tak dapat lagi ni nak cari x-intercept pun terciduk ni. Buat dulu samakan dengan kosong. Buat step by step. Jangan nak pandang congak je. Negatif 5. Lepas tu apa kita akan bawa? 2 ni. So jadi apa? Negatif 10. Sini kat depan X ni pun ada negatif. So positif kan dapat 10. Kira. Max ni dia kena kira-kira juga. Dia tak boleh congak-congak aja macam tu. Kena ada tulis-tulis juga. Okay, Y-intercept. When X equals to 0? Y equal to negatif 5. Salah. 5. 5. Macam mana boleh datang negatif 5? Negatif 0.2 tambah 5. Sini kosong. So yang tinggalnya 5. Tengok elok-elok balik. Salah awak punya pintasan. Salahlah bentuknya nanti. Okay.
So mana ni pintasan dia? 10 dengan 5. So sini. Sini X 10, 5. Nampak? Nampak tak dia dengan C tu arah dia lain-lain? Sebab apa? Sebab depan dia ada negatif. Sebab untuk D tu depan X negatif. So depan X dia negatif. So bentuk macam mana? Ini pun boleh dijadikan awak punya benda yang awak boleh check lah. Okay, bila depan negatif, make sure dia punya bentuk negatif. Kalau depan dia positif, make sure bentuk dia akan menghasilkan bentuk positif. Kalau awak kata tadi negatif 10 dengan negatif 5, bentuk awak akan dekat sini. Kan negatif 10, negatif 10 dengan negatif 5. Boleh-boleh juga tapi kat bawah. So hati-hatilah. Okay. Hati-hati cari nilai tu. Okay, domain. Paling kanan. Paling kiri. Paling kiri, paling kanan. Negatif infinity sampai Negatif infinity. Alright. Range. Paling atas. Paling bawah. Negative infinity. Okay, good. Dah. Okay, tak apa. Salah sekarang tak apa. Kita boleh betulkan lagi. Salah waktu exam nanti, tak boleh dah. Mana nak boleh betul. Tu sebabnya kita kena buat exercise selalu. Kita learn from mistake. Okay, part of the learning is learning from your mistake. So, kena tahu. Yang tak buat langsung latihan tu yang payah tu. Alright, saya nak lukis graf je. Awak kira. Give me the x-intercept. Where is the x-intercept? 4/9. 4/9. Okay, 4/9. Y-intercept? Negatif 4. Negatif 4. Okay, so ini sure lah dia punya bentuk. So kita sambungkan. Nampak lurus tak? Nampak lurus tak? Nampak lurus tak? Nampak kan? Nampak. Nampak. Mesti make sure nampak. Kalau tak nampak, okay, pakailah pembaris elok-elok. Nanti nak lukis. Okay dah. Domain. So domain kadang-kadang kita tulis sebagai macam ni. DF. Ni shortcut dia. Kenapa DF? F tu apa? Function. Ni nampak dia pakai F. So domain bagi function F tu, apa domain dia? Negative infinity. Okay, negative infinity to infinity itu adalah all real numbers. So simbol dia kita boleh tulis sebagai R. Ni saya kenalkan pula lain. Okay, kita boleh simbol dia sebagai R. Okay, range bagi F. Okay, apa range bagi F? R. Okay, R juga. So R ni maksudnya simbol real numbers. Real numbers negative infinity to infinity lah. Negative infinity to infinity, nama dia real numbers. Di bawah real numbers ni, itu yang kita ada integer, prime number, nombor bulat, nombor perdana, semua di bawah nombor nyata. Real number tu adalah nombor nyata. Nombor nyata ni from negative infinity to infinity. Itu simbol dia. Nak tulis negative infinity to infinity pun boleh, nak tulis R pun boleh. Alright. G. Kat mana pintasan dia? Awak kena kira lah. Dalam kerja mesti ada.
15/2. Apa dia? 15/2. 15/2 tu paksi apa? Paksi Y. Okey, 15/2. Paksi X. 15/2. Okey. Paksi Y-nya? 3. 3. 3. Okay, so graf dia sebabkan depan ni negatif, so awak kena tahu, oh, mesti graf dia macam condong ke arah macam ni. Macam itulah. Banyak benda yang boleh jadikan alarm clock awak. Okay, domain sebabkan dia pakai G, so kita akan tulis DG. Itu dia punya cara dia, nampak? Maksudnya domain bagi function G. Function tu dia boleh guna huruf-huruf apa yang dia suka. H lah, apa ikutlah. Okay. Sekarang ni kita nak domain bagi function G. Siapa domain? R. R. So apa je semuanya? Range? R. R. Okay. R ni dia bold sikit. Dia punya garis tu. Okay. Udah linear. So linear ni ada masalah, ini paling function yang paling pejam mata sekali lah. Kalau linear pun tak boleh buat, payah sikit. Kita ada 3 lagi yang kat depan ni. Any question so far? Tak ada. Okay, next, quadratic. Sketch the graph and determine domain and range. Okay, quadratic, basic dia senyum dengan masam. Okay, senyum, awak tahu sebab dia positif. Graf dia masam sebab dia negatif. Okay, tapi yang ini bucu ni, okay, bucu dia ni kalau senyum kita panggil sebagai minimum point lah, sebab dia duduk dekat bawah. Bucu tu duduk kat bawah. Kalau masam, bucu ni kita panggil sebagai maximum point. Sebab dia duduk paling atas sekali. Okey, dalam kuadratik ni bucu ni yang paling penting sekali. Okey, sebab bucu ni lah yang nak tentukan dia boleh jadi dekat sini, kan? Boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini. So, bucu-bucu ni yang kita nak kena cari ni. Okay. Macam mana nak dapatkan bucu tu? Adalah dengan cara ini, yang nombor 3 ni sebenarnya yang sangat penting. Okay. Adalah dengan menggunakan completing the square. Completing the square, awak dah belajar chapter apa? Chapter 2. Chapter 2. So tengok balik completing the square chapter 2. Ataupun kita review balik sikit. Okay. Dengar tak lecturer lain punya suara? Dengar. Dengar sikit-sikit. Semua sini dia dah semua pakai headphone. Lepas tu semuanya dah cakap dekat skrin masing-masing. Dia dah macam ni operator dah. Dan dia berkata, ya cik, boleh saya bantu? Ada apa-apa aduan? Okay, apa saya nak buat ni? Oh, review completing the square. Okay, dalam chapter 2, dia punya style dia, mana yang senang sikit? Dia punya style dia
X squared. Kita buat macam ni lah. Kita ambil ni. 2x squared tolak 5x tolak 3 sama dengan kosong. Okay, ingat tak apa yang kita first step kita kena buat? Ingat tak? Depan x squared mesti apa? 1. Satu. Positif 1. So kalau ada 2 ni apa yang kita akan buat? Bahagi semua dengan 2. Okay, so kita akan bahagi semua dengan 2. So x squared tolak 5/2x tolak 3/2 sama dengan kosong. Okay, lepas tu yang constant ni kita buat apa? Pindahkan. Bawa ke sebelah kanan. Bawa ke sebelah kanan. Lama tak dengar bunyi ayam kokok. Kat rumah saya bunyi anjing nyala je. X squared tolak 5/2x sama dengan 3/2. Okay, lepas tu apa kita buat? Tab sini. Kita akan tambah apa dia? B/2 squared both sides. So maksudnya sini x squared tolak 5/2x. So kita akan tambah 5/2 squared. Sebelah kanan pun kita akan tambah 5/2 squared. Okay. So yang sini yang ini kita akan completing the square. Yang ni yang katakan kita akan completing the square kan. Maksudnya kita ambil. Okey, dengan negatif. Negatif pun ada. Okey, negatif pun ada. B kita negatif 5/2. So dia jadi apa tu kalau kita combine kan? X tolak 5/2/2. 5/2/2 jadi apa? 5/4. 5/4 squared. Okay, sebelah sini kita akan kira. Okay, so kata kira maksudnya awak akan dapat 49/16. Macam itulah. So kita adalah continue lagi bawah. Ini dikatakan completing the square tapi untuk chapter 2. Okay, chapter 4 ni dia sama tapi dia macam tak sama sangat. Okay, chapter 4 dia fungsi fx sama dengan 2x squared tolak 5x tolak 3. Bila awak nak buat completing the square, dia memang depan dia tu kena positif 1. Tapi awak tak boleh bahagi 2. Kalau awak bahagi 2, okay, yang ini sebelah dia ni sama dengan kosong. So kosong bahagi dengan 2 tetap kosong juga. Kalau yang ini awak bahagi 2 both side. Okay, takkan awak nak tulis fx over 2 pula. So dah jadi macam tak kena. So jadi macam tak kena pula. Okay, kita nak fx, tiba-tiba ada fx kedua. So maksudnya tak boleh bahagi. So apa yang kita akan buat? Sebab dia bukan sama dengan kosong. So kita tak boleh bahagi. Tapi depan x squared tu kena 1. Apa option kita kena buat? Faktor keluar. Very good. X squared tolak 5/2x tolak 3/2. So yang ini factor out sahaja. Okay. So dia tak boleh hilang. So dia ada. Maksudnya awak akan sentiasa bawa lah.
Okay, so dalam ni lah yang kita akan buat completing the square tu. Okay, sama juga. X squared tolak 5/2x. Tapi kalau yang ini, kita tambah both side sebab kita ada dua side. Yang ini satu side je. Semua ni duduk pada satu side. Jadi, kita akan tambah b/2 squared. Lepas tu, tolak balik b/2 squared. Sebab dia duduk pada side yang sama. So, maksudnya macam mana? Tambah negatif 5/2 squared. Lepas tu kita tolak balik 5/2 squared tu. Yang ini style dia. Sebab dia duduk pada side yang sama. Yang jadi tambah ni tampak dia duduk kiri dengan kanan. Sekarang ni dia side yang sama. Okay. So yang ini kita akan completing the square balik. X tolak 5/4 squared. Okay, yang ini kita akan kira kan. Tapi bila kita kira, kita akan dapat berapa ni? Berapa tadi? 49/16. Kita akan dapat macam tu. Okay. 16/24. Okay. Lepas tu kita kena kembangkan dia. Okay, kena darabkan. So kita akan dapat 2. X tolak 5/4 squared tolak 49/8. So dia akan jadi per 8 lah. 2 tu depan tu. Okey. Ini untuk chapter 4. Sebab kita nak compare dengan AX minus H squared plus K. Maximum atau minimum point adalah HK. Bucu tu. Kat situlah yang kita akan dapatkan bucu tu dengan completing the square. So ini beza chapter 2 dengan chapter 4. Okay. Dia 2 tu kena factor out. Okay, lepas tu dia tambah, lepas tu dia tolak pula. Okay, tapi dia tak hilang. Yang tambah tu kita buat completing the square, yang tolak tu kita kirakan dengan yang constant tu. Alright. Sebab kubik kuadratik ni mesti kena tahu completing the square. Okay, nanti boleh review balik. Okay, sketch graph A, B, YouTube. Okay, kita tengok C. C. Okay, kalau saya buat completing the square. Okay. X squared. B ada tak dekat sini? Tak ada. Tak ada. Ni apa? Betul lah. So tak ada. So maksudnya kita ni saya buat jalan panjang dia dulu. Okay, b/2 squared. Lepas tu tolak balik b/2 squared. Okay, so tolak 3. Okay, yang ini maksudnya kita akan combinekan yang dalam kurungan tu. So dia akan jadi x tambah kosong squared. Tolak yang ini kalau dikirakan akan jadi apa? Sebelah belakang tu. Negatif 3. Okay, negatif 3. Okay, so kita compare lah. Okay, A X minus H squared plus K. Okay, A awak 1. So depan tu kalau tak ada tu maksudnya 1 lah. 1 maksudnya positif. Kalau A positif, graf awak akan jadi graf apa? Senyum. Senyum. So graf senyum. So awak kena tahu tu. Bila graf senyum, titik kat bawah dipanggil minimum point. So di mana minimum point tu? Minimum point tu HK. Kat mana HK tu? Kosong negatif 3. Kosong negatif 3. Okay, dapat bucu. Ini bucu. So kita pun buatlah. Okay. Okay, buat dulu bucu dia. So kosong negatif 3.
Lepas tu terus. So ni negatif 3 bucu tu. Okay, bila awak dah lukis, awak akan nampak ada x-intercept. So bila awak dah nampak ada x-intercept, so awak kena carilah x-intercept. X-intercept tetaplah juga when y equals to 0. So when y equals to 0, x squared tolak 3 sama dengan kosong. X squared sama dengan 3. So x sama dengan, kalau bawa ke sebelah, dia jadi apa? Punca kuasa 3. Tapi satu je ke? Nampak tak? Pintasan x awak ada 2. Ada apa sebenarnya? Plus minus. Plus minus. Kan benda ni biasa kita buat. Kalau bawa kuasa 2 ke sebelah, okey, kena letak apa nak ingat? Plus minus cert. Letak situ dalam nota awak. Take note ni. Benda-benda yang macam ni yang awak kena ingat ni. Conteng. Awak tengok kalau nota saya yang saya tunjuk kat awak ni memang conteng semua. Benda-benda ni yang saya bagi ingat. Macam ni style saya belajar. Nampak? Nak bagi ingat. Kalau awak dengar je, faham sekarang, kan nanti kalau tak ingat, tak ada benda nak rujuk. Tulis. Apa yang boleh sempat tulis ni sekarang ni. Okay, so maksudnya sini adalah set 3. Yang ini adalah negatif set 3. Dah, ini graf awak. Okay, domain. Apa tengok kanan kiri? Paling kanan, ni hujung ni, dengan paling kiri ni. Dari mana ke mana tu? Negatif infinity. Okay, negatif infinity tu Infinity. infinity. Okay, dia bukan negatif set 3 per set 3. Kalau negatif set 3 per 3, graf awak yang ini je, dalam kotak ni je. Padahal yang kat luar ni ada lagi. So awak tak boleh kata antara negatif set 3 sampai set 3 je, itu hanya pintasan. Okay, so awak kena tengok paling hujung, paling kanan dengan paling kiri. Okay, range. Paling atas, paling bawah. Negatif 3 to infinity. Alright, nampak? Paling bawah dia mana ada bawah lagi dah. Paling bawah, paling atas. So, paling bawah negatif 3. Sampailah infinity. Negatif 3 tu termasuk. Yang ini awak akan pakai close interval. Sebab ini bukan koordinat. Ini interval. Kita nak katakan nilai x tu, nilai y tu start daripada negatif 3 sampailah, kan, saya kata titik-titik yang di atas graf. So dia start daripada negatif 3 sampai infinity. So close interval. Okay. Itu dah. Inilah caranya. Okay. Ada negatif kat depan. Apa kita nak buat kalau ada negatif kat depan? Graf dia masam. Lepas tu kalau nak buat completing the square macam mana? Kena keluarkan dulu. So kita tadi saya kata kena factor out kan dulu. Lepas tu baru kita buat completing the square. B dia apa? Dekat dalam kurungan tu. Kosong. 0/2 squared.
Okay, 1 tambah 1 tolak. Okay, so negatif. Yang ini akan jadi X tambah kosong squared. Yang ini akan jadi tambah 3. Lepas tu awak kena darab masuk balik. So negatif X tambah kosong squared tolak 3. Okay, tapi kalau awak dah selalu buat, awak akan nampak pattern dia. Okay, kita nak dalam bentuk macam ni je. Saya nak bagi nampak H dengan K tu je. Tu je yang saya nak. Maksudnya kalau awak boleh adjust ni, yang ni boleh skip. Awak boleh skip kalau awak dah rasa boleh nampak terus bentuk completing the square. Tapi dalam bentuk completing the square tu kena tunjuk sebab nak bagi nampak H dengan K dia tu. Okay, so A awak sekarang ni negatif. Okay, A awak adalah negatif 1. So dia negatif. So graf awak, graf Masam. masam. So graf masam, bucu atas ni dipanggil maximum point. Di mana maximum point tu? Negatif 3. Kosong negatif 3. Salah. Bukan kosong negatif 3. Positif 3. X minus saya yang salah. Dia punya formula X minus H squared plus K. Okay, sorry. Kan X minus H squared plus K. Betul lah. So maksudnya K dia yang negatif 3. Sorry. Baru kita buat graf. Okay, kosong negatif 3 kat sini. Awak tahu graf dia graf masam, janganlah pula awak buat macam ni. Salah lah. Bucu dia. Sebab awak tahu dah dia graf masam. So, maksudnya, itulah bucu dia. Nampak? Okay. So, daripada graf ni, ada pintasan X tak? Tak ada. So dia tak pintas. Tak payah cari. Kan? So dia tak ada pintasan X pun. Tak payahlah cari. Daripada graf. Okay, terus kita tengok domain. Domain DG. Dia pakai G. Apa domain? Negatif infinity to infinity. Alright. Apa range? Negatif infinity to negatif 3. Very good. Negatif 3, macam mana bracket? Close interval. Close interval. Sebab ada negatif 3 tu termasuk. Y sama dengan negatif 3 tu ada. Dah. Okey, 2 soalan lagi ni. Nak habiskan. Dapat 2 soalan ni baru boleh habis kelas. Bagi saya bucu dia je. Maksimum ke minimum? Yang lain tu awak carilah. Okey, bentuk CTS dulu. Yang saya nak bentuk CTS dulu. Bentuk completing the square dia macam mana? Jadi kat saya bentuk yang dia jadi ni. Completing the square ni. Ni dia katakan, tu yang dikatakan bentuk completing the square ni. Saya nak bentuk tu. Awak nampak tak sini dia tak ada B? Tak ada B. So kalau tak ada B sebenarnya dia senang 2/3 ni bawa keluar je. X tambah kosong square. Tambah 3. Macam itu je kalau tak ada B. Nampak? Perhatikan macam mana kalau yang jenis tak ada B ni. Nampak tak?
Kita nak nampakkan HK tu je. So sekarang ni graf maksimum ke minimum? Minimum. Dekat mana? Dekat 3. Point. Give me point. 03. 03. Okay. Kosong tiga atas lah. Ada x-intercept tak? Tak ada. Alright, so tak payah cari. Domain. Negative infinity to infinity. Okay, or real numbers. Range. Apa range? 3 to infinity. Ha? 3 to infinity. 3 to infinity. 3 bracket macam mana? Close interval. Okay. Madam, Awak faham ke ni? Ya. yang 2/3 tu tak perlu darab dengan 3 ke? 2/3 tak perlu darab dengan 3. Kalau awak dah skip, cuba awak perhatikan ni. Dia akan darab. Bila kita keluarkan, kan? Nampak tak style dia tu? So bila darab, dia akan, bila kita keluarkan, dia akan jadi positif. Asalnya negatif. Lepas tu dia jadi positif. So bila kita darab balik, dia akan patah balik jadi negatif. So dia maksudnya dia macam patah balik asal. So kalau yang ini, kalau awak perhatikan, dia bila kita keluar, okay, so awak faktorkan keluar 2/3 kan? Okay, saya tunjuk jugalah. Okay, so x squared, so sini bukan 3. Dia akan jadi apa? Bila kita dah bawa keluar 2/3 tu. Yang sini awak akan 3 bahagi dengan 2/3 kalau awak nak dapatkan tu. Berapa kalau 3 bahagi 2/3? Cuba tekan kalkulator. Awak kena 3, lepas tu bahagi dengan 2/3 yang kita dah bawa keluar tu. So sebenarnya dalam kurungan ni 9/2. Sebab cuba awak bayangkan kalau kita darab masuk balik, kita nak menghasilkan 3. So nanti bila kita darab masuk, dia akan jadi 3 balik. Okay. Bila dia darab masuk, dia akan jadi 3 balik. Nampak tak? Sebab bila kita keluarkan 2/3, sebenarnya dia adalah 9/2. So bila awak 2/3 darab dengan 9/2, awak akan dapat 3 balik. So kita darab sebenarnya dengan 2/3, tapi kita darab dengan 9/2. Yang lain ni, awak keluarkan negatif je. So yang berubahnya dia punya sign dia positif tu je. Sebab awak keluarkan negatif 1. Yang ini awak keluarkan 2/3. So dia macam complicated sikit lah bila awak keluarkan 2/3 tu. Okay, clear? Clear, madam. Thank you. Okay. Okay, last one. Okay, ni agak-agak ni apa bentuk completing the square dah? Masam. Bentuk completing the square. Negatif 5 dalam bracket x tambah kosong. Kuasa 2 tambah 2. Pandai. Dia dah nampak dah pattern dia. Tapi yang ni kalau B tu kosong tau. Yang B dia kosong, dia tak ada B. Dia sepatutnya ada AX squared tambah BX tambah C. B ni kosong. So dia boleh laju sikit.
Okay, so graf masa maksudnya graf maximum point di mana? Dua. Point. 02. 02. Okay, nampak ada apa kat situ? Dah lukis apa yang awak nampak? Ada apa? Set. Dah lukis nampak x-intercept kena cari. When y equals to 0. Kalau lukis tak ada x-intercept tak payah cari. So x squared sama dengan 2/5. So x sama dengan apa tadi? Kalau kuasa 2 bawa ke sebelah, Plus minus. plus minus apa? Set. Kunci kuasa. Pandai. So 2/5 negatif 2/5. Okay, saja nak tahu pintasan. Domain. Range. -2 to -infinity. Betul, tapi kita punya tertib tulis dulu. Kita tulis dulu yang kecil. Close interval. Okay, any question? Boleh setakat ni? Okay, Allah bagilah anak-anak murid aku ni kefahaman dan ingatan. Amin.